Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون والصلاة والسلام على الرسول القائل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pengurusi bersama dan ahli-ahli jawatan kuasa penganjur seminar kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucap tama di seminar antarabangsa Islam di alam Melayu ini. Anjuran Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam bersama-sama dengan tiga buah lagi universiti luar negara. Saya percaya seminar ini insya-Allah akan mampu untuk membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan dunia Melayu dan bangsanya atas prinsip-prinsip keilmuan dan semangat akademik yang tinggi, dan seterusnya juga mampu untuk menghasilkan resolusi kokoh bagi membantu dunia Melayu dan bangsanya menikmati kemakmuran yang berintikan ajaran-ajaran Islam tulen. Islam sebagai pemangkin kemakmuran. Pemangkin berarti faktor atau persekitaran yang mempercepatkan perubahan. Ya, tidak diragukan lagi. Islam adalah pembawa kepada perubahan berupa kemakmuran di alam Melayu. Malah Islam adalah pemangkin universal, menyinari seluruh alam, di mana rantau alam Melayu adalah sebahagian daripadanya. Karena Islamlah alam Melayu berjaya tampil sebagai sebuah tamadun yang gilang gemilang. Karena Islamlah umat Melayu berjaya membina pemerintahan, melaksanakan undang-undang, menyebarkan pendidikan, dan merancangkan ekonomi. Tamadun Melayu tumbuh dalam lingkungan sebuah kawasan yang luas di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu atau Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia atau Nusantara atau Alam Melayu dan Tanah Jawi. Istilah Melayu mempunyai maksud tersendiri. Setengah pengkaji memberikan dua makna. Pertama, membawa makna rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka. Dan kedua, merujuk kepada sifat Melayu dari sudut anutan, budaya, dan jati diri. Namun, bercakap mengenai tamadun Melayu, kita perlu menyebut dua zaman berbeda yang pernah dilalui oleh bangsa ini. Satu, zaman awal kerajaan alam Melayu
seperti Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Langkasuka di Kedah, dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, yang terdahulu telah membina sebuah tamadun dan kemudian menyusul pula tamadun baru Melayu dengan datangnya Islam di rantau alam Melayu. Dengan kedatangan Islam ini menjadikan tamadun awal Melayu pun bertukar wajah, berwajah baru. Isi dan kulitnya ditunjangi oleh Islam. Situasi keislaman ini bertambah menyerlah dan mantap apabila para mubalik Islam berjaya menarik minat dan perhatian para penguasa dan pemerintah Melayu yang kemudiannya telah menerima Islam itu sebagai anutan. Penerima ini tidak syak lagi memberi kesan yang sangat kuat lagi mendalam kepada pembinaan tamadun baru Melayu. Ini dapat dilihat sebagai contoh Merah Silu di Pasai, Sumatera, telah menerima agama Islam sebagai anutan. Begitu juga para miswara di Melaka menerima Islam untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat Melayu pada amnya. Islam datang ke alam Melayu. Terdapat banyak teori tentang kedatangan Islam ke alam Melayu. Ada yang cenderung mengatakan Islam datang ke rantau ini sejak dari abad ke-7 Masehi lagi, dibawa oleh para mubaligh dari semenanjung tanah Arab, sementara oleh para sejarawan Barat pula mereka lebih percaya Islam itu datang ke rantau ini pada penghujung abad ke-13 Masehi, kira-kira antara tahun 1292 hingga 1390 Masehi. Siapa yang membawa menurut mereka? Ialah para saudagar India dan Cina. Teori yang mengatakan dari India dipelopori oleh Senok Hagorenji, disokong oleh R.O. Winstead, B. Harrison, dan lain-lain. Di antara alasan mereka ialah berdasarkan catatan-catatan para pengembara seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta yang pernah melawat alam Melayu di sekitar abad-abad ke-13 dan 14 Masehi. Dalam catatan Marco Polo, ketika singgah di Sumatera pada tahun 1292 Masehi, beliau telah menyaksikan penduduk Perlak telah pun memeluk Islam. Sementara Ibnu Battuta pula menyebut beliau telah melawat Pasi atau Pasai pada tahun 1345 Masehi dan mendapati penduduknya telah pun beragama Islam. Saya tidaklah berhajat untuk bercakap lebih panjang mengenai sejarah. Siapapun yang mula-mula membawa Islam ke alam Melayu itu tidak penting. Tetapi yang penting itu Islam sudah benar-benar wujud di alam Melayu, dan kewujudannya itu telah membawa sinar kepada alam Melayu. Di antara sinar yang sangat-sangat bermakna ialah yang namanya kemakmuran. Sinar kemakmuran di alam Melayu. Walau bagaimanapun, makmur di sini
bukanlah semata-mata berupa hasil mahsul dalam bentuk kebendaan seperti kaya uang, mewah benda, kereta dan rumah besar, bangunan tinggi mencakar langit dan seumpamanya. Itu semua baru makmur kulit, belum lagi makmur isinya. Sedang yang kita mahu ialah makmur dua-dua sekali, makmur kulit dan makmur isi. Makmur boleh saja disandarkan kepada apa saja. Kepada negara, kita boleh menyebutnya sebagai negara makmur. Kepada masyarakat, juga boleh disebut masyarakat makmur. Kepada rakyat, juga disebut rakyat makmur. Kepada hidup atau kehidupan, juga biasa disebut sebagai hidup makmur atau kehidupan makmur. Dan malah kepada bangunan seperti masjid makmur. Mengenai masjid makmur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tafsirnya, hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Maka adalah diharapkan mereka ini akan jadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini terdapat perkataan ya'muru. Dalam kitab-kitab tafsir dan terjemahan makna Al-Quran dalam bahasa Melayu, ya'muru itu dimaknakan dengan memakmurkan atau mengimarahkan. Al-Alusi rahimahullah mentafsirkan ayat ini sebagai merangkumi makna menyuruh orang-orang beriman supaya memakmurkan masjid. Makna memakmurkan meliputi membaiki mana yang rosak, membersihkan, menyemarakkan, meramaikan, mengagungkan, dan menjadikannya tempat beribadat, berzikir dan belajar. Profesor Hamka rahimahullah pula menghuraikan makna takmir masjid itu sebagai menghidup dan memakmurkannya dengan jamaah di dalamnya, makmur dengan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Itulah makmur menurut pendekatan Al-Quran. Jadi alam Melayu dapatlah dilihat sebagai, sebelum ianya didatangi oleh Islam, tentu sahaja keadaannya adalah gelap dan miskin, tidak makmur, tanpa sinar, tanpa basah dengan rahmat dan berkat. Mengapa dan mengapa? Karena Islam selaku lampu belum lagi wujud pada ketika itu. Orang masih hidup tanpa lampu. Ada akidah tetapi akidah tidak menyinar, malah menambahkan lagi gelap. Lebih-lebih yang paling gelap itu ialah rohani. Paling miskin dan paling tidak makmur itu ialah rohani. Mengapa? Sekali lagi kita tanya mengapa? Karena akidah atau menyembah selain Allah tidak akan mampu untuk menerangi rohani.
Hanya Islam jua satu-satunya yang mampu untuk menyinari segala, menyinari negeri, menyinari rumah, menyinari hati, menyinari jiwa, dan malah menyinari kehidupan selengkapnya. Betapa Islam tidak mampu menyinar. Bukankah Islam itu bersumber dari hidayah Allah? Ya, alam Melayu dan bangsanya memilih Islam adalah setelah mendapat hidayat daripada Allah. Ini pasti, kerana tanpa hidayat, lidah dan hati tidak akan mampu bergerak untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hidayat. Hidayat adalah mutlak daripada Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tafsirnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak kuasa untuk memberi hidayat petunjuk kepada sesiapa yang engkau sukai, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayat petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan hanya Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat itu. Ya, hidayat. Apa itu hidayat? Hidayat adalah cahaya. Hidayat dan Islam adalah kesatuan dari cahaya. Malah cahaya berlapis cahaya. Sebagaimana ini ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Tafsirnya, sinaran cahaya hidayat itu bandingannya adalah cahaya berlapis cahaya. Allah lah yang mengurniakan cahayanya, yakni Islam, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sadaqallahul azim. Jadi alam Melayu dan bangsanya, bangsa Melayu tidak syak lagi telah turut menerima hidayat dan Islam daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada para mubaligh dari tanah Arab atau daripada para saudagar dari India dan Cina. Adapun mereka ini, para mubaligh dan saudagar, hanyalah sebab jua selaku pengantara untuk menyampaikan dakwah dan Islam itu. Sekarang adalah wajar sekali, malah wajib bagi alam Melayu dan bangsanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dikurniakan oleh Allah dengan Islam, suatu nikmat paling berharga dan agung, nikmat yang bernama nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan bertapaknya Islam di alam Melayu bermakna dunia Melayu sudah jadi makmur dengan sendirinya, sudah jadi kaya raya dengan rahmat, kaya raya dengan berkat, dan kaya raya dengan cahaya ketuhanan. Nah, tidak hebat bagaimanakah lagi alam Melayu itu? Tidak istimewa bagaimanakah lagi dunia Melayu di sisi Allah? Ya, sungguh hebat, bahkan istimewa. Bangsa Melayu juga dikurniakan kawasan yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang amat ramai. Alam atau dunia Melayu tidak syak lagi memiliki ciri-ciri kehebatan dan kekuatan semula jadi. Umatnya yang berjumlah sangat besar dijalin pula oleh satu bahasa namanya bahasa Melayu. Variasi dan dialek Melayu
digunakan di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Ia juga dituturkan di Thailand, di Filipina, di Kepulauan Kokos, di Kamboja dan Sri Lanka. Ciri-ciri ini mampu untuk bangsa ini menebarkan kuasa dan pengaruhnya, tetapi dengan syarat mereka itu mestilah bersatu. Jumlah yang dianggarkan seramai 350 juta jiwa itu bukanlah jumlah yang kecil, tetapi satu jumlah yang besar. Kalaulah mereka ini bersatu, jumlah sebesar ini sudah pasti mampu untuk menciptakan sejarah bangsa yang besar, yang hebat lagi kuat. Tetapi syaratnya, balik-balik kita cakap syaratnya, mestilah mereka itu bersatu dalam satu ikatan persaudaraan kerana Allah. Ukhuwah fillah, bukan ukhuwah fis thaqafah, bersatu dalam kebudayaan, bukan, atau ukhuwah fis siyasah, bersatu dalam siasah, bukan, tetapi ukhuwah fillah atau ukhuwah fi dinillahi, bersatu dalam persaudaraan seagama, agama Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tafsirnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai atau berpecah belah, tidak bersatu. Di sini sebenarnya kekuatan dan kehebatan itu, yaitu syaratnya ada persatuan, ada perpaduan, bersatu teguh, bercerai rubuh. Tetapi malang saudara, amat malang sekali. Inilah faktor yang diabaikan, yang kurang dipromosi oleh kita. Bangsa Melayu kurang mempromosinya. Kita lebih sibuk mempromosi lain-lain bidang, lebih mempromosi kerjasama kebudayaan, lebih mempromosi kerjasama ekonomi, lebih mempromosi kerjasama pertahanan dan lain-lain. Tetapi tidak, atau kurang, atau jarang untuk teringat mempromosi perpaduan, mempromosi hidup bersatu padu di bawah payung Islam. Kerana itulah umat Melayu, bangsa Melayu kelihatannya tidak hebat. Kerana itulah umat Melayu, bangsa Melayu kelihatannya tidak hebat, tidak nampak gagah, tidak nampak perkasa. Yang nampak pun hanyalah umpama buih di laut sahaja, bilangan betul ramai tetapi kurang kualiti. Malah bukan umat Melayu Muslim sahaja, bahkan umat Islam di seluruh dunia juga tidak atau kurang mempromosi perpaduan dan persaudaraan sesama mereka, sesama seagama, persaudaraan seagama. Malah mereka bergaduh dan berperang sesama sendiri, sesama bangsa dan sesama agama. Roh persaudaraan sebangsa dan seagama dihancurkan oleh ideologi, oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak berfaedah. Padahal Al-Quran telah pun sedia ada dalam tangan, telah sedia ada dalam dada. Mereka juga
sudah banyak membaca dan mendengar ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka sudah sangat mesra dengan ayat ini, namun keadaan tetap tidak berubah, masih saja terus berpecah dan berpecah. Inilah cerita malam tragedi tentang umat Islam pada hari ini. Kalau orang memahami rahasia persaudaraan seagama, atau dalam bahasa Arabnya ukhuwah fillah, niscaya mereka akan mendapati bahawa persaudaraan seagama itu adalah lebih kudus, boleh mengatasi persaudaraan senasab atau ukhuwah fil nasab. Persaudaraan senasab adalah ia dijalin dengan akad nikah yang dilakukan oleh wali atau juru nikah. Tetapi persaudaraan seagama, saudara, akadnya adalah datang langsung daripada Allah, dilakukan oleh Allah sendiri, sebagaimana firman-Nya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tafsirnya, dan dia yakni Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka, orang-orang yang beriman itu. Sekiranya engkau membelanjakan segala yang ada di bumi untuk menyatukan mereka, niscaya engkau tidak akan dapat menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang berkuasa menyatukan mereka. Sesungguhnya dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Boleh kita buktikan, boleh dibuktikan bahawa persaudaraan seagama atau ukhuwah fillah itu adalah lebih agung, lebih mulia dan lebih kudus sifatnya daripada persaudaraan senasab, ukhuwah fil nasab. Adik-beradik senasab kadang-kadang tidak mahu berdiri menyebelahi kita dalam masa-masa kita susah. Tetapi akhuna fillah, saudara kita seagama, tidak akan berganjak dari bersama-sama dengan kita, malah sanggup berkorban apa saja untuk membela kita. Buktinya saudara, sila lihat siapa Abu Lahab. Ya, siapa Abu Lahab? Bukankah Abu Lahab itu bapa saudara kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, bapa saudara, tetapi sifatnya jahat, sifatnya kasar. Di pasar atau di tempat-tempat awam, Abu Lahab ini akan sentiasa mengikuri Nabi, berdekatan dengan Nabi, dengan tujuan apabila dia mendengar Nabi berseru, ayyuhan nas wahidullah, wahai manusia, tauhidkanlah oleh kamu Allah, jangan sekutukan Allah. Maka Abu Lahab akan cepat-cepat menyampuk, la tusaddiquh fa innahu ibnu akhi wa innahu kadzdzab. Tidak payahlah kamu mempercayainya, jangan percaya, dia ini anak saudaraku, dia adalah pembohong. Nampak kita saudara, nampak kita sampai hati bapa saudara, saudara senasab, sampai hati terhadap anak saudara yang berpangkat Nabi dan Rasul lagi. Inilah ukhuwah fil nasab, persaudaraan senasab, persaudaraan yang tercipta dari keturunan atau jalinan kekeluargaan. Berbanding
berbanding Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau itu bukan saudara Nabi senasab, ukhuwah fin nasab, bukan. Beliau hanya saudara Nabi seagama, ukhuwah fillah. Tetapi lihat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr As-Siddiq berkata, "Uhibbu thalathatan ya Rasulullah." Saya mencintai, saya menyukai 3 perkara wahai Rasulullah. Bertanya Nabi, "Mahia ya Abu Bakar?" Apakah 3 perkara itu wahai Abu Bakar? Menjawab Abu Bakar radhiyallahu anhu menerangkan, "Uhibbun nazara ilaika wal julusa baina yadaika wa infaqa mali alaika." Saya sangat suka memandang kepada Tuhan. Saya suka melihat wajah Tuhan. 1. Saya suka duduk bersama-sama berhadap-hadapan dengan Tuhan. 2. Dan saya suka membelanjakan harta saya untuk Islam melalui Tuhan. 3. Dan pak kita saudara, bandingkanlah 2 attitude yang berbeda ini, 2 sikap yang berbeda ini, 2 akhlak yang berbeda ini. Satu datangnya daripada saudara senasab Abu Lahab, dan satu lagi daripada saudara seagama Abu Bakr As-Siddiq. Manakah satu di antara 2 ini yang indah, yang baik, dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tentu saja attitude yang kedua, sikap yang kedua, dan akhlak yang kedua yang dimiliki oleh sahabat besar Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan makanya kita ini sepatutnya perlu terpanggil untuk mencontohi Abu Bakr As-Siddiq dalam menyemarakkan semangat ukhuwah fillahi ta'ala, semangat persaudaraan seagama, semangat persaudaraan seagama di kalangan seluruh umat Islam, khasnya umat Melayu atau bangsa Melayu di alam Melayu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bertabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sukacita meresmikan seminar antarabangsa Islam di alam Melayu ke-6, anjuran Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Negara Brunei Darussalam, Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia, Universiti Malaya Malaysia, Prince Songla University Thailand, yang berlangsung pada 20 hingga 22 hari bulan September 2016 di